Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Cikgu Liza ucapkan selamat datang ke channel Cikgu Liza. Apa khabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa lagi, kita akan bersama-sama. Selamat berkenalan bagi mereka yang baru join dan follow Cikgu Liza. Terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Okay, untuk hari ini, kita akan belajar tajuk tolak masa dan waktu. Okey, adik-adik semua, standard pembelajaran kita adalah boleh menolak masa dan waktu melibatkan unit jam, minit, saat, tahun, bulan, minggu dan hari. Okey, jadi Cikgu Liza harap sebelum kita memulakan pembelajaran topik ini, anak-anak semua telah menghafal fakta asas ini. 1 tahun bersamaan 365 hari, iaitu untuk tahun biasa. Bagi tahun lompat, 1 tahun bersamaan 366 hari. Jika adik-adik masih ingat, Cikgu Liza pernah terangkan bagaimana untuk dapatkan tahun lompat. Tahun lompat adalah apabila 1 tahun itu kita bahagi dengan 4, kita akan dapat jawapannya tepat tanpa baki. Jadi, kerana tahun lompat ini berlaku 4 tahun sekali. Jadi, jika adik-adik nak tahu satu-satu tahun tu, adakah tahun lompat atau tidak dan bilangan harinya, jadi mudah saja. Bahagi dengan 4, dapat tepat. Okay. Tahun lompat, bahagi 4, dapat tepat. Okey, so sekarang ni satu tahun lompat akan jadi 366 hari, iaitu berlebih 1 hari daripada hari biasa, iaitu pada bulan Februari bilangan harinya jadi 29 hari. Okey. Okey. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan pula bersamaan 4 minggu. 1 minggu bersamaan 7 hari. 1 hari 24 jam. 1 jam sama dengan 60 minit. 1 minit 60 saat. Okey. Okey, untuk makluman adik-adik, apabila kita meneruskan, okey, kita meneruskan untuk makluman adik-adik, apabila kita ingin meneruskan pembelajaran ini, adik-adik perlu ingat dan perlu tahu bahawa unit asas yang telah kita hafal tadi, hendaklah kita latih buat begini. Iaitu 1 jam bersamaan 60 minit, kita letakkan 60 di atas ni. Kenapa letak begini? Supaya kita dapat mengingat dan mengetahui apabila kita nak melakukan operasi ataupun proses pengiraan, kita nampak di setiap tiang ini unit asasnya ada. Okey, 1 jam bersama 60 minit, 1 minit 60 saat, 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 4 minggu, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 abad 100 tahun dan 1 dekad 10 tahun. Dengan cara ini memudahkan adik-adik untuk menjalankan operasi dengan lebih selamat. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Baiklah adik-adik, kita lihat soalan yang pertama. Contoh soalan yang pertama adalah 11 jam 30 minit ditolak dengan 9 jam 20 minit. Angka pertama, kita buat tiang ataupun bilik-bilik khas. Letakkan unit jam dan minit. Letakkan asasnya 60. Kerana kita tahu 1 jam bersama 60 minit. Kemudian, masukkan nilai 11 jam, kemudian 30 minit, tolak dengan 9 jam 20 minit. Gariskan, kemudian kita tolak satu persatu, 30 ditolak 20 jadi 10, 11 tolak 9 jadi 2. Maka jawapan adalah 2 jam 10 minit. Okey, mudah saja kan? Okey,
Kita teruskan soalan yang kedua. Okey, 11 jam 30 minit ditolak dengan 10 jam 50 minit. Masukkan asasnya jam dan minit. Masukkan 60 minit pada unit asas. Sekarang kita masukkan waktunya 11 jam 30 minit. Ditolak dengan 10 jam 50 minit. Adik-adik perlu ingat, sebelum kita meneruskan operasi tolak, cuba perhatikan di ruangan minit. Ada 30 minit, kita nak tolak dengan 50 minit. Kita akan baca satu rumah iaitu 30 ditolak 50. Maka 30 nak tolak 50 tak cukup, dia akan pinjam dari rumah jam. Dan bila dia pinjam dari rumah jam, dia akan ambil satu, maka tinggallah 10. Dan satu yang diambil ialah 60 minit iaitu yang asas tadi. Maka 60 ditambah dengan 30, ia akan jadi 90. Kemudian 90, barulah boleh tolak dengan 50. Tinggal 40. Dan 10 tolak 10, sifar. Kejawapannya adalah 40 minit. Okey adik-adik. Okey, kita teruskan lagi soalan yang ketiga. 4 tahun 8 bulan ditolak dengan 2 tahun 6 bulan. Okey, cara yang sama kita masukkan unitnya tahun dan bulan. Asas 1 tahun adalah 12 bulan. Kemudian masukkan 4, masukkan 8, masukkan 2 di bawah tahun dan 6 di bawah bulan. Kan operasi, gariskan menyediakan jawapan. Kemudian kita perhatikan 8 kita nak tolak dengan 6, tidak ada masalah, cukup, maka jadi 2. 4 tolak 2, 2. Jawapan akan jadi 2 tahun 2 bulan. Jika tidak berlaku peminjaman, tidak ada masalah untuk kita selesaikan terus. Soalan 4, 11 tahun 8 bulan, tolak dengan 4 tahun 10 bulan. Masukkan satu persatu asasnya. 1 tahun bersamaan 12 bulan. Masukkan 11, 8 di tempat bulan, maka 4 di tempat tahun dan 10 di tempat bulan. Adik-adik jangan lupa, apabila kita dapati soalan begini, lihat saja ruang di sebelah kanan ini adalah unitnya kecil. Jadi bila nilainya kecil, nak tolak dengan nilai besar tidak cukup, dia akan pinjam di rumah sebelah iaitu rumah tahun. Satu yang dipinjam akan jadi tinggal 10, maka yang di bawahnya adalah 12. Kenapa 12? Kerana 1 tahun bersamaan 12 bulan. Okey, adik-adik kena pastikan faham asas ini. Jadi sebab 1 tahun bersamaan 12 bulan, maka diambil 12 ditambah dengan 8, maka jadilah 20. Barulah 20 boleh tolak 10. Tinggallah 10. Dan 10 tolak 4 jadi 6. Maka jawapan 6 tahun 10 bulan. Jadi faham tu? Okey, kita teruskan lagi. Soalan 5. Okey, 6 minggu 5 hari ditolak dengan 4 minggu 6 hari. Sama seperti tadi, kita masukkan unit asas iaitu minggu dan hari. Dan perlu ingat, 1 minggu bersamaan 7 hari. Masukkan 6 di tempat minggu dan 5 di tempat hari. Tolakkan 4 di tempat minggu dan 6 di tempat hari. Letakkan operasi, jangan lupa gariskan persediaan jawapan. Perhatikan di sini, nombor 5 kita nak tolak dengan 6 adalah tidak mencukupi. Jadi nilainya kecil. Maka dipinjamnya rumah sebelah daripada rumah minggu, tinggallah 5. Dan satu yang dipinjam bernilai 1 minggu iaitu 7. Maka 7 perlu tambah dengan 5. Jadi jawapannya 12. Barulah ditolak dengan 6. Maka jawapannya 6. Dan 5 tolak 4, 1. Jawapan 1 minggu 6 hari. Okay, seterusnya adik-adik soalan 6. 1 hari, 6 hari 10 jam ditolak dengan 3 hari 14 jam. Hari dan jam. 1 hari ada 24 jam. Okey, so kita masukkan nilai 24 dan masukkan hari tempat hari. 6 hari 10 jam.
tolak 3 hari 14 jam. Masukkan ruangnya betul-betul. Jangan tersilap masuk ruang. Okey, teruskan dengan operasi tolak. Perhatikan 10 di ruang jam, nak tolak dengan 14 jam. Tidak mencukupi. Maka kita akan pinjam dari rumah hari. Tapi satu hari yang kita pinjam akan menjadikan nilai hari itu berkurang 1 jadi 5. Tapi kita pindah satu hari jadi 24 jam yang kita bawa ke rumah jam. Tambahkan dengan 10 jadi 34. Barulah 34 ditolak 14, maka tinggal 20. Dan 5 tolak 3 jadi 2. Maka jawapan terakhir adalah 2 hari 20 jam. Soalan 7, adik-adik cuba perhatikan 17 minit 25 saat. Okey, 17 minit 25 saat. Sama juga, masukkan 1 minit bersamaan 60 saat. Maka 1 minit 60 saat, 17 minit 25 saat, ditolak 10 minit 30 saat. Perhatikan, 25 nak tolak dengan 30 tidak cukup. Pinjam dari rumah minit, satu yang diambil menjadikan ia tinggal 16. Dan satu yang diambil bernilai 60 ditambah 25 menjadikannya 85 di ruang saat. Maka 85 saat tolak 30 tinggal 55 saat. 16 minit tolak 10 tinggal 6 minit. Jawapan terakhir 6 minit 55 saat. Jadi macam mana adik-adik? Kita dah habis belajar. Harap adik-adik semua dapat menyelesaikan dan memahami bagaimana untuk menjalankan operasi tolak bagi masa dan waktu.